Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan anugerahnya, sehingga alhamdulillah dapat kita pada pagi ini kembali dalam majlis ilmu kita, berbicara atau membicarakan tentang ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kita baca dan kita berusaha memahami maknanya. Mudah-mudahan dia menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi surah Al-Baqarah. Hari ini dari ayat yang ke-261 dari muka surat 43. Muka surat 43 dari surah Al-Baqarah ayat 244, muka surat 44, muka surat 44 nombor ayat 261. Baik, bolehlah kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى
والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية
بقية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi di atas limpah rahmat dan anugerah yang Allah taala kurniakan kepada kita. Dialah Allah yang Maha Agung, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Penyantun, yang segala-galanya tunduk dan sujud kepadanya, dan segala sesuatu berada dalam kekuasaan dan juga kehendaknya. Juga sekali lagi kita mengucapkan salawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya apabila kita berada pada hari Jumaat ataupun pada hari bulan, banyak orang bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pada bulan Rabiul Awal yang kita sedang jalani pada saat ini. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Jadi alhamdulillah, moga-moga kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terpandu kepada kecintaan yang benar, dan tidak ada yang lebih benar daripada atau berkaitan dengan cinta Nabi lebih daripada seorang itu berada dalam ataupun melazimi majlis untuk memahami wahyu yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau orang tanya apakah erti cinta Rasul yang sebenar, kita katakan orang yang berpegang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itulah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ni kita mencintai baginda dalam rangka cinta kepada Allah. Ya, cinta kepada Nabi ni adalah kerana kita cinta kepada Allah. Kerana Allah mengutuskan Nabi, kita mencintai Nabi. Kalau tidak kerana Allah mengutuskan baginda kepada kita, nescaya jadilah seseorang itu manusia biasa sama seperti kita. Dan Nabi SAW diperintahkan untuk berkata dalam Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, aku ni sama je dengan kamu. Cuma bezanya Nabi ni dia menerima wahyu. Jadi mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah telah menjadikan baginda Rasul utusannya kepada sekalian makhluknya. Dan apa yang Allah wahyukan kepada baginda adalah Al-Quran serta As-Sunnah. Jadi orang yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, hidup di atas ajaran baginda, beramal dengan petunjuk dari baginda, dan bercita-cita supaya mati di atas agama baginda dan juga kembali kepada Allah untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan
dalam kesibukan orang duduk cerita tentang mencintai Rasul, kita senantiasa atau kita menambahkan lagi istiqamah kita untuk berada dalam majlis Al-Quran dan juga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini ayat yang kita baca 261. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Maksudnya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah adalah seperti satu bijiran yang menumbuhkan 7 tangkai. Daripada 7 tangkai tersebut, setiap satu ada 100 biji. Dan Allah menggandakan bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama, ayat ini menunjukkan bahawa terdapatnya gandaan pahala dalam amalan. Secara khusus, ayat ini cerita tentang gandaan pahala sedekah. Jadi ada 2 isu di sini. Isu pertama, faedah pertama, amalan ini digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini berlaku dalam semua amalan anak Adam. Semua amalan anak Adam. Berdasarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin ila ma syaa Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam digandakan pahala. Satu kebaikan digandakan 10 kali ganda. Yang ni kaedah umum. Ini saja pun sudah cukup menggambarkan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan anak Adam Allah gandakan. Daripada 10 ila 700 dhifin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada 10 boleh jadi sampai 700 kali ganda. Dan Nabi kata lagi, ila masya Allah, dia boleh pergi lagi lebih daripada tu sebanyak yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebanyak yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi hadis ni menunjukkan gandaan pahala 700 kali ganda. Jadi Allah Ta'ala bagi perumpamaan seperti orang tanam satu biji benih, dia bagi satu je. Dia bagi satu je. Daripada satu tu tanam, keluar 7 tangkai. Daripada tangkai yang satu tu, sampailah kepada satu tangkai ada 100 biji. Jadi kalau gali jadi 700. Hujungnya Allah Ta'ala kata, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah gandakan lagi sebanyak yang Dia kehendaki. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apakah yang berganda 10, yang berganda 700 dan yang berganda lebih daripada itu? Itu kita nak tahu. Dan adakah faktor-faktor lain selain daripada bentuk atau jenis amalan yang menggandakan pahala? Yang ni kita pertama kita nak belajar, nak tahu, sehingga pertama kita merasakan agungnya Allah yang Maha Pemurah.
Yang kedua, of course, kita nak buat amalan yang berganda ni sehingga dapatlah pahala. Dan ini kaedah umum. Ada lagi gandaan yang bersifat istimewa lain daripada yang lain yang kita sebut nanti. Baik, pertama, 10 kali ganda ni adalah umum pada semua amalan. Ini kaedah umum dan asal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Allah Ta'ala kata, siapa yang buat satu kebaikan digandakan 10. Umum. Termasuklah solat kita. Solat kita awalnya diperintahkan 50 waktu. Nabi pun minta kurang, tinggallah 5 waktu. Waktu Nabi Musa suruh Nabi minta sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malu. Di saat Nabi malu dan tak pergi lagi, maka terdengarlah satu suara perintah bahawa itulah 5 fardu yang difardukan, 5 salat yang difardukan, dan kelebihannya sama seperti 50 fardu yang kamu diperintahkan. Jadi salat secara umumnya 10 kali ganda. Buat baik hak lain 10 kali ganda. Bolehkah sampai kepada 700 kali ganda? Daripada salat, daripada 700 kali ganda. Yang ni sifat umum. Tapi ada sebahagian salat dia lebih, boleh pergi lebih daripada 10 kali ganda. Salat mana? Salat berjamaah tambah lagi 27 kali ganda. Lagi salat di Masjidil Haram boleh pergi kepada 100,000 kali ganda. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Tak apalah, kalau Masjidil Haram tu kadang-kadang, jarang-jarang. Hak biasa ni boleh pergi daripada 10 ganda pula 27 kali ganda, mudah-mudahan bersamaan 270 kali ganda. Mudah-mudahan. Itu normal, umum, kaedah umum. Baik. Ada amalan yang disebut dalam Quran dan hadis gandaan dia 700 kali ganda. Amalan apa? Ni ya, sedekah. Sebab antara amalan yang paling orang cemburu nak buat, kalaulah andai kata dia dipanjangkan umur walau sesaat, ialah sedekah, infak. Kerana apa? Kerana Allah telah menyatakan dalam Quran gandaannya sampai 700 kali ganda. Dalil Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca hari ini. Baik, iaitu mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang menginfakkan pada jalan Allah. Apa erti infak pada jalan Allah? Ada yang kata qala makhul, infak pada jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah daripada penyediaan kuda, senjata dan seumpama dengannya. Berkata Sa'id ibnu Jubair, infak fi sabilillah umum pada ketaatan pada Allah, dalam mentaati Allah. Makna apa jua infak kerana Allah digandakan 700 kali ganda. Okay? 700 kali ganda. Sehingga riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang lelaki dia bersedekah dengan seekor unta yang ditanda pada jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan sampai kepada kamu, akan datang kepada kamu pada hari kiamat 700 ekor unta yang juga ditanda. Kemudian
Dalam satu hadis yang lain, pernah seorang sahabat tu, ingat tak? Dia minta apa tu? Pokok kurma tu, ingat tak? Cerita seorang sahabat, lupa dah pula nama dia tu. Ada pertikaian satu pokok kurma di tengah-tengah sempadan milik anak yatim. Jadi waktu nak pembinaan masjid Nabi ataupun perluasan tu, termasuklah tu nak dijadikan dinding. Tapi pokok tu duduk tengah-tengah. Orang tuan dia tak sejual. Jadi minta tak sejual. Adalah seorang sahabat. Dia kata, Abu Dahdah, kalau kamu jual satu pokok kurma ni kepada aku, Nabi dia tanya, ya Rasulullah, kalau siapa dia boleh beli pokok kurma ni, dia dapat apa? Ataupun boleh tak kalau siapa beli ni, dia dapat satu ganti pokok kurma ni dalam syurga? Nabi kata boleh ya. Lalu dia pergi offer, dia kata, kalau mu jual kepada aku satu kurma ni, aku bagi kepada kamu satu kebun milik aku. Pasal apa? Dia nak infak kurma hak Nabi nak ni. Akhirnya orang tu bila dengar satu kebun, dia pun jual. Lalu kata Nabi SAW, lepaskan waktu infak, tak jadilah. Tak boleh. Seperti mana tadi kamu minta satu tu, tak boleh. Pasal apa? InsyaAllah dia dapat, tak silapnya, gandaan lagi lah, lebih daripada satu pokok kurma dalam syurga, kerana sifat gandaan pahala infak fi sabilillah. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan gandaan pahala. Satu lagi, itulah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh gandakan kepada sebanyak mana yang dia kehendaki. Dalam erti kata yang lain, ada lagi amalan yang digandakan lebih daripada 700 kali ganda dan unlimited. Bahasa kita unlimited, iaitulah puasa. Puasa ni gandaan dia unlimited. Baik, adakah faktor lain yang menyebabkan amalan itu selain daripada jenis amalan yang kita sebut tadi, dia boleh digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawapan dia ada. Berdasarkan bentuk-bentuk amalan ini, antara yang menjadi keutamaan sehingga pahala-pahala ni berganda ialah nilai keikhlasan yang ada. Niat. Niat seseorang boleh menggandakan pahala seseorang yang beramal. Niat dan keikhlasan seseorang yang beramal boleh digandakan berdasarkan keikhlasan seseorang. Sehingga dengan keikhlasan seseorang, suatu amalan yang kecil boleh menjadi besar, dan riak seseorang boleh menjadikan amalan besar menjadi kecil, ataupun amalan seseorang daripada besar menjadi terbatal. Itu masalah niat. Sebab tu, selain daripada jenis amalan ibadat, yang paling utama ialah keikhlasan dalam beramal. Lepas tu nanti dalam ayat yang lepas daripada ni akan dibincangkan tentang nilai keikhlasan dalam beramal. Baik, habis ayat yang tersebut. Wallahu wasi'un alim. Allah ni menggandakan pahala dengan niat, dengan sebab keikhlasan dalam amalan, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ayat yang seterusnya, kenapa disebut maha luas lagi maha mengetahui? Ada sebab Allah Ta'ala sebut ni. Kenapa penutup ayat ni maha luas lagi maha mengetahui?
Maha luas dari sudut gandaan pahala tadi. Maha mengetahui masalah niat tadi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada sampai ke dalam hati manusia. Siapa yang berhak untuk dapat gandaan pahala banyak mana, siapa yang tidak berhak mendapatkan pahala, semuanya dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi, Allah Maha mengetahui kerana salah satu sifat amalan infak ialah sembunyi. Lalu siapa-siapa sahaja yang infak, walaupun orang tak nampak, walaupun orang tak tahu, Allah Maha mengetahui. Baik. Ayat yang seterusnya, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah, menginfakkan harta mereka pada jalan Allah. Tak cukup dengan tu lagi, ada syarat-syarat yang Allah Ta'ala sebut agar amalan itu jadi elok. Apa dia? Thumma la yutbi'un, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan mengungkit-ungkit pemberiannya, dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Jadi salah satu daripada syarat amalan infak ni untuk dapat pahala yang besar ialah lepas bagi jangan lagi mengungkit-ungkit. Dan di saat bagi jangan lagi menyakiti orang yang diberi. Sehingga janganlah kita ni menjatuhkan maruah orang yang menerima. Kadang-kadang banyak cara yang sembunyi, tak nak bagi orang tu terasa terhina dengan infak. Ada orang muka dia memang tak malu, dia boleh terima infak banyak-banyak, malah tipu pun dia terima lagi infak. Ada. Tapi ada orang bermaruah, dia tak terima infak. Jadi salah satu daripada cara ialah kita infak secara sembunyi. Saya pernah pergi ke Mekah masa tu, jumpa dengan budak-budak Syria hak kecil. Budak Syria ni duduk berkeliaran, dia duk jual minyak wangi. Sebotol satu RM10, RM10, saya pun sajalah tanya-tanya khabar ke apa semua sekali. Kita pun bagi duit RM20. Kita kata ambil lah. Aku banyak dah minyak wangi, tapi mau ambil lah. Dia punya lah tak nak terima. Dia kata lah, tak, aku tak terima infak. Sama ada mau ambil minyak wangi aku ataupun mau ambil balik duitmu. Pasal apa? Dia kata mak dia ajar jangan minta-minta dengan orang. Kalau berniaga apa? Kalau tak berniaga jangan minta-minta dengan orang. Saya kata Masya Allah, budak ni hebat. Jadi saya pun ambil lah minyak wangi dia tu, untuk dia rasa dia tidak meminta-minta. Nah, kita bagi rasa kebahagiaan kepada dia. Sebab ada orang bila dia rasa infak, dia rasa Allahu Akbar. Orang panggil apa? Dia rasa dia ni rendah diri dia. Dia rasa rendah diri bila dia terima infak, terutamanya di saat dia tidak buat apa-apa. Kalau infak kerana sesuatu, ada usaha dan sebagainya, munasabah juga. Tapi ni tak, tiba-tiba duduk orang bagi, dia rasa malu. Jadi antara perkara yang Allah Ta'ala suruh kita jaga ialah jaga maruah. Sebab tu Allah Ta'ala letak orang yang nak infak, nak dapat pahala,
lahum ajruhum inda rabbihim, yang akan dapat pahala di sisi Allah akhirat nanti pun tidak ada rasa bimbang dan duka cita, ialah orang yang infak harta dan tidak mengungkit-ungkit dan tidak pula apa panggil azab, menyakiti orang yang memberi, orang yang menerima sedekah. Apa contoh dia? Kalau zaman kita ni boleh banyak nak sebut contoh ni. Mengungkit-ungkit. Kadang-kadang mari sekali kita bagi, mari dua kali, bagi lagi, tiga kali. Oh, dah mung ni. 3 kali dah mari. Ada macam-macam, bagi beti nak pohon lah. Tapi kadang-kadang kita ni mari juga berasa hati ni kan. Kalau aja ni tak malu tu pula lagilah kita malu. Jangan mengungkit-ungkit. Lepas kita bagi duk mengungkit, dulu aku begini, dulu begitu, begini. Maka kita bimbang, pahala dia itu akan hilang. Baik, Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat yang seterusnya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik termasuklah doa kepada orang miskin tersebut. Wa maghfiratun, dan keampunan, kemaafan. Kemaafan, memaafkan kesilapan mereka. Itu menolak permintaan orang peminta sedekah. Tiba-tiba dia mari, kita tak nak bagi. Waktu kita nak tolak, kita tolak dengan perkataan yang baik, dan kita maafkan kesalahan dia andai dia tersalah waktu datang kepada kita. Kata Allah, khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perkataan yang menyakitkan hati. Dia banding dua. Seorang dari mari minta, dia tak nak bagi, orang tu minta lagi. Akhir sekali dia pun bagi, tapi dalam keadaan rasa sakit hati, dan dia pula kata macam-macam orang tu, apa basing lah begini, untuk malu muka begini. Satu orang lagi, dia memang tak bagi. Kita tengok orang ni 3 kali dah mari dia ni. Ataupun dia memang tengok dia ni kalau bagi ni memang kerja dia minta-minta lah. Kita tak nak jadi sampai dia ni terlalu bermudah-mudah dengan meminta. Jadi kita pun tolak dengan cara yang baik. Kita kata maaf lah, yang tadi berasa dah bagi dah 2 kali. Kata kalau ketiga ni nak bagi ke orang lain lah pula, awak ikutlah. Kita kata dia tolak dengan cara yang baik. Ataupun kita kata, tahulah, berasa tak ada dah ni, ada ni pun ada untuk nak guna dengan untuk kegunaan kita sendiri, dan seumpama dengannya. Jadi banding dua orang ni, Allah Ta'ala kata, kalau nak bagi ataupun kalau nak tolak dengan cara yang baik, lebih baik daripada bagi yang diiringi dengan ucapan yang menyakitkan hati. Sampai tahap tu Allah Ta'ala gambarkan infak ni. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Halim. Halim ni penyantun ataupun disebut sebagai penyabar. Kerana itu dalam satu hadis terdapat larangan untuk seorang itu tidak mencela dan mengungkit-ungkit infak yang telah dia lakukan. Dan ancaman dalam hadis berat, tuan-tuan. Berat, ancaman dalam hadis berat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim
wala yuzakkihim walahum azabun alim. Al-mannanu bima a'ta wal musbilu izarahu wal munaffiqu sil'atahu bil halifil kadhib. 3 orang Allah pada hari kiamat tidak akan berkata-kata dengan mereka, tidak akan memandang mereka, dan tidak akan menyucikan mereka. 3 golongan manusia Allah tak akan cakap dengan mereka hari kiamat. Allah tak akan pandang mereka pada hari kiamat, dan Allah tak akan sucikan, Allah tidak akan sucikan mereka di hari kiamat. Bahkan bagi mereka azab yang pedih. 4 ancaman. Allah tak berkata-kata dengan mereka, Allah tidak memandang kepada mereka, Allah tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Azab yang pedih. 4 ni. Siapakah 3 golongan tersebut? Hadis ni riwayat Imam Muslim. Nombor 1, orang yang infak dan mengungkit-ungkit. Orang yang bagi, mengungkit-ungkit. Ni akulah semua ni yang buat ni, contoh. Ni akulah semua bagi ni. Dia mengungkit-ungkit apa pemberian dia. Jadi sebab tu dalam bab infak ni, infak diam-diam tu kita tak tahu lagi bagus. Biarlah dia menjadi rahsia, tak ada orang yang tahu. Ada ramai sebenarnya bila dia meninggal baru kita tahu, oh selama ni rupanya dia infak tajaan di sekolah-sekolah tahfiz. Ada orang-orang besar yang meninggal, kita dengar cerita dia, orang tak tahu dia ni infak, sehingga infak tu terputus. Bila tak sampai, lama dah tak sampai infak ni. Biasa sampai, orang tak tahu siapa yang bagi. Lama cek-cek, rupa-rupanya tuan tu meninggal. Bila meninggal tu baru orang tahu bahawa selama ni dialah yang duduk infak pada ma'had tahfiz. Ada orang mungkin kita tengok dia tidak gaya kita, tidak ustaz, tidak berapa. Sebagai contoh, ada seorang tu, kita siapa dia tu saya tak silap, tegur dia pasal isap rokok. Dia kata, ada orang tegur dia, awak ni kalau isap rokok, berhenti rokok ni, banyak ada duit boleh infak fi sabilillah. Dia mau jawab apa? Hak tu memang ada bahagian dah. Kita pun dengar, ya Allah. Maknanya dalam, kita tahu dia maksiat salah, kita tak kata betul. Tapi kadang-kadang dalam bab infak ni, orang yang kita tengok dia ni bukanlah orang yang watak dia beragama pun, tapi dia ni ada bahagian dari infak fi sabilillah. Yang mana orang macam ni kadang-kadang orang tak tahu pun infak dia. Boleh jadi di sisi Allah dia lebih besar pahala berbanding orang yang duduk nampak. Betul tak? Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, infak ni satu bentuk amalan yang boleh dirahsiakan dan digandakan pahala dengan pergandaan lipat kali ganda. Lipat kali ganda. Yang kita tak tahu. Wallahu ghaniyyun halim. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu pertama, 3 golongan yang tak akan Allah Taala cerita bercakap dengan mereka. Nombor 1 apa dia? Orang yang mengungkit pemberiannya. Nombor 2, orang yang melabuhkan pakaiannya lepas daripada buku lali. Bagi lelaki lah. Kalau perempuan tak apa, kita panggil isbal. Pernah dengar tak isbal? Isbal ni seorang lelaki pakai pakaian bawah pada buku lali,
sebagai simbol kesombongan dan juga simbol kemewahan. Baju tu labuh. Zaman dulu bukan setakat lebih pada buku lali tu, siap orang bawa lagi belakang tu. Pasal apa? Dia lambang kemewahan, lambang kesombongan. Orang perempuan boleh bawa pada buku lali, tapi janganlah sampai nyeret, ataupun orang juga boleh bawa belakang. Baju pengantin tu 5 orang tarik belakang baju dia. Ini sebahagian daripada isbal juga, walaupun tak seret, tapi orang pegang belakang tu. Kerana nilai dia adalah pakaian yang labuh dan mendatangkan kesombongan. Dan yang ketiga dalam hadis tadi ialah orang yang melariskan jualannya dengan sumpahan yang dusta. Betul barang ni, wallahi barang baik ni. Orang tu melariskan jualannya dengan sumpah dusta. Kata ni bagus ni, mileage dia ni sikit baru. Ayo kau tak apa, wallahi. Padahal dah tarik metal dah. Contoh macam-macam lah. Orang berniaga yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk melariskan jualannya, maka 3 golongan ni termasuk dari orang yang Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan memandang mereka dan tidak menyucikan mereka, bahkan bagi mereka azab yang pedih. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu bagi orang yang tolak. Bagi orang yang bagi, kemudian dia mengungkit-ungkit, apa yang berlaku? Dari sudut pahalanya macam mana? Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerima sedekah. Jangan membatalkan. Jadi dalam hadis ni perkataan la tubtilu menunjukkan bahawa pahala sedekah boleh terbatal. Dia sedekah dah boleh batal. Ya. Macam mana orang tengah-tengah makan, orang minta sedekah, jual tisu, pegang tongkat satu. Kita angkat tangan macam tu je lah, cukup lah. Melainkan kalau kita tahu dia menipu sungguh. Kalau kita jumpa dengan dia, tengok-tengok rupanya lepas tu siapa tongkat pun tak ada, mata pun buka. Siapa ada orang buat cerita, dia kata, saya rupa-rupanya hari ni saya dah dapat bukti bahawa menunjukkan besarnya kelebihan bersedekah. Apa dia? Ada seorang tu dia buta, dia datang kat saya bagi sedekah. Selang 10 minit saya tengok dia tak buta dah. Itulah nilai pahala sedekah saya. Itu bukan nilai pahala sedekah, kawan tu memang tak buta, dia buat-buat buta ya. Kalau orang tu, kalau macam tu, memang kita sebut bahawa dia ni penipu lah. Kita bagi tahu kepada orang bahawa dia ni menipu. Tapi yang dimaksudkan tidak menyakiti ni orang yang perlu kepada sedekah. Kalau dia betul-betul buta dan dia perlu memerlukan, dia tak ada kerja lain, tu je kerja dia. Memang tu je yang dia mampu. Ada setengah-setengah orang yang dekat kampung, ada pula orang je kerja dia cari orang miskin, bawa ke rumah orang-orang yang ada potensial untuk bagi sedekah, dan dia bayar, dia dapat komisen ataupun duit minyak. Kat kampung kita kenal lah, ada beberapa tu. Kadang-kadang tanya, awak ni mari mana? Dia mari di rumah ketuk. Awak mari mana? Mari tumpak.
Air Pasir Mas dia tumpah. Mari mana? Mari Kota Baru. Jauh punya awak mari kita dekat ni. Rupanya kita tengok-tengok, rupanya ada satu kereta tu, dia memang bawa orang. Dia pergi cari orang-orang miskin, jadi dia dapat duit upah sewa kereta. Bisnes dia sewa kereta, pergi cari orang miskin ni bila dapat infak, dia bagi kat ni. Jadi dia kerja dia tolong bawa orang. Kita pun tengok mula-mula ada juga waktu dulu saya pergi kebetulan memang rumah saya ni tepi jalan. Jadi salah satu target kereta-kereta ni rumah saya lah, rumah ayah saya lah. Jadi ada satu orang tu memang marah banyak kali lah dia marah. Sampai ayah saya pun agak marah lah ke dia tu. Lama dia tak mari. Bila tak mari, dapat tahu dia meninggal. Bila dia meninggal, ada jiran dia pula mari. Bila jiran dia kata tak ada dah, kita tahu tu sebab jiran dia meninggal. Jiran dia mari kata tak ada dah. Dia tu meninggal, jadi dia ada isteri dan anak dia. Isteri dia tak boleh mari. Sebab isteri dia ni okey. Jadi kita pun tak apalah siapa. Kebetulan masa tu dekat bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan kita kumpul semua berah-berah ni. Macam kita buat tahun lepas tu. Kita pergi beli berah guni-guni kan. Tanpa kat fitrah ke apa, kat infak pergi bawa. Kita pergi masuk-masuk kampung, salah satu pergi kat kawasan ni. Bila kita tengok tu kat Allahu Akbar, memang dia memang okey sungguh. Rumahnya dhaif. Siapa ayah saya kata, nangis ayah saya dia. Menyesalnya dia marah kepada suami hak mari acak kali gitu. Pasal bukan tak nak bagi, tapi acak kali sangat mari. Lepas daripada tu kata tak apalah, hak orang mari tu kita jangan fikir hak dia belakang. Kita bagi je. Kita tak tahu hak dia. Dan kalau kita tak nak bagi, kita tolak dengan cara yang baik. Jadi lah ni kata kalau kita nak tidur, kita kunci pagar luar lagi, jangan bagi dia masuk. Ya, kalau dia masuk, jumpa kita kadang-kadang dia tengah tidur. Orang ni kadang-kadang dia tak kira masuk. Tengah hari kita tengah rehat. Kitanya ada penyakit darah tinggi ada, ni ada, jantung pun ada. Jadi tengah-tengah duk rehat, orang mari ketuk. Dia pun berasalah juga nak marah. Tapi lepas daripada tu, kita pun beli remote pagar tu. Dia pun tengah-tengah hari dia akan tutup remote tutup pagar, orang pun tak mari. Supaya kita tak marah kepada orang yang nak mari. Dan kebetulan pula masa tu rumah ayah saya ni nama dia sama dengan nama Tok Wakil. Dia tidak Tok Wakil, orang pun mari rumah ingat dia Tok Wakil. Saya kata tak apa, tutup pagar dekat dia pun. Kalau time buka pagar, orang mari. Kalau tak buka pagar, kita pun tak marah kat orang. Jadi berbalik kepada isu tadi, kalau kita tak nak bagi, macam ayat yang Allah Ta'ala kata, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Berkata yang baik, okay, tolak dengan cara yang baik, lebih baik daripada sedekah yang kita rasa kita cakap tak elok pula. Jadi kalau kita kata dia nak iman kita cukup tak tangan kat, terima kasih, cukuplah, terima kasih. Dia pun faham, dia pergi ya. Kalau tak tahannya kita kata terima kasih, dia cekok situ lagi tak bagi. No. Ada setengah bagi RM1 dia kata tak cukup ni. Ada juga lagu tu. Macam-macam. Baik. Jadi ayat ni, ayat yang ketiga yang kita baca ni, Allah Ta'ala kata boleh batal. Pahala sedekah ni boleh batal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dengan sebab ungkit dan menyakiti orang yang menerima sedekah tu, pahala sedekah boleh batal. Baik. Zaman ni kadang-kadang dia ada satu seni lagi. Dia bukan menyakiti dari sudut kata-kata. Dia menyakiti dari sudut maruah seseorang. Iaitu dia menampakkan orang tu miskin, susah, hina dengan cara dia buat gambar-gambar. Buat kan kita ni bagi sedekah dah ni tunjuk gambar orang miskin. Dah jadikan pula satu seni. Kalau orang tu menangis lagi nampak dia susah, lagi emosi orang pemberi.
Lagi dia kadang-kadang ada sampai satu tahap, terutamanya belah-belah Arab, tempat-tempat orang-orang yang susah, orang Palestin, orang Rohingya, ini kadang-kadang sampai dah jadi satu target untuk orang dapatkan gambar susahnya untuk dapat sumbangan. Dia ada satu seni lagu tu. Seni kita menampakkan orang susah supaya kita dapat infak lebih. Jadi pada saya, kalau kita sampai ke tahap nak tunjuk orang tu susah, kerana sampai tahap menghina maruah dia, baik tak payah. Baik kita blurkan muka dia, alhamdulillah sumbangan kita hari ni dah sampai kepada pihak yang berkenaan, yang kita muka dia tu jangan kita bagi nampak. Kalaulah dalam bentuk dia pun pakaian cantik, orang ni cantik, dan kita tak menampakkan dia tu orang yang susah terhina, tak apa. Kita bimbang dia termasuk daripada menyakiti. Bila dia tengok Allah gambar dia, sampai setengah-setengah orang tu dia kata ada orang buat lawak pula. Orang miskin tu dia ketuk-ketuk bawa beras satu, pintu rumah orang miskin. Orang miskin kata tunggu sebentar. Dia masuk dalam rumah, dia pakai kod, dia bagi pula. Nampak pemberi tu penerima. Pasal pakai kod dia, nampak. Pasal apa? Memang orang kadang-kadang dia tak bagi tahu bahawa maruah dia tu hilang, malu disebabkan orang buat macam tu. Jadi benda-benda macam ni kita hati-hati dalam bab infak. Sebab kita bimbang, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti mana juga orang yang infak kerana menunjuk-nunjuk dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. So ada beberapa faktor di sini amalan boleh terbatal. Pertama, mungkin. Kedua, menyakiti. Ketiga, riak. Keempat, tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Semua ni membatalkan pahala sedekah. Kalau orang tu sedekah 1 bilion tapi dia tidak beriman kepada Allah, ada pahala? Dia berinfak 1 bilion tapi dia riak dalam infaknya, ada pahala? Lebih baik sedekah RM1 daripada seorang yang tidak dikenali, yang ikhlas kerana Allah, berbanding 1 juta orang yang nak menunjuk-nunjuk. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaannya seperti satu batu yang licin, ada tanah di atasnya. Jadi batu tu ada tanah meliputi dia. Fa asabahu wabil, turun hujan, fatarakahu salda. Batu licin tu jadi licin balik, tak ada pun tanah. Tak ada pun tanah. Pasal apa? Pasal air itu membatalkan pahala. Jadi satu batu ada tanah atas, alai turab. Mula-mula ada tanah, bila turun hujan, licin tak tinggal apa. Itulah perumpamaan yang Allah Ta'ala sebut bagaimana menyakiti, mengungkit, riya, tidak beriman boleh membatalkan pahala sedekah. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat-ayat infak ni kita berhenti setakat tu hari ni. InsyaAllah besok hari lagi ada sambungan panjang lagi ayat infak sampailah ayat hutang nanti. Sampai kepada ayat hutang di akhir-akhir surah Baqarah ni, cerita bab infak, cerita bab hutang. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebahagian daripada golongan yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, sikit atau banyak itu kemampuan masing-masing lah. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kita juga rezeki sehingga kita boleh menjadi sebahagian daripada penginfak. Dan ambil kesempatan pada pagi ni, kita bab infak ni, kita kan ada tahfiz yang berjalan di masjid kita ni, yang tahfiz budak-budak kita duk mengaji, ingat tak? Jadi saya ingat sekarang ni siapa-siapa yang
kita nak buka tabung lah untuk support sikit tahfiz kita tu. Korang boleh bagi bantuan makan minum anak-anak pun. Lah ni makan minum kat 250 sehari. Makan minum pasal budak makan pagi, makan tengah hari. Jadi kalau kita boleh pakat-pakat, saya ingat saya nak buat sikit tabung lah untuk tahfiz kita tu. Nanti insya-Allah bolehlah berjalan sikit-sikit, tidak banyak, sehari-sehari tu kita bagi. Siapa nak bagi tiap-tiap hari sikit, kita buat macam sedekah subuh pun tak apa. Kan? Mana pagi-pagi tu tak tabung, pagi-pagi nak masuk mas berapa sehari. RM1 sehari pun boleh, RM5 sehari pun boleh, RM10 sehari pun boleh. Tengok kemampuan kita. Aku bukan sekadar infak saja pahala ni. Mudah-mudahan bila kita bagi kepada budak-budak yang belajar agama, Allah Ta'ala memberkati sedekah tersebut, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung besok hari lagi. Ada cerita bab infak ni panjang lagi. Ruang tu banyak, cuma carilah mana-mana. Sebenarnya bab infak ni hak paling dekat paling bagus. Ada setengah-setengah orang infak jauh, sampai Kamboja, sampai ke Nigeria. Sedangkan kiri kanan dia ada orang fakir, ada orang miskin. Sebenarnya orang yang lebih dekat ni lebih aula. Kalau kita ada keluarga lagi, adik-beradik yang memang susah merempak dan sebagainya, itulah lebih aula. Jadi lebih dekat lagi baik, sebab depan mata kita. Jadi sebab tu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita, dan kita cubalah untuk support sikit tahfiz kita ni. Kalau pihak masjid bagi lagi bagus, tapi kita ni kalau dia bagi pun kita support lagi, insya-Allah. Wallahu Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.